Kita intro dulu. La 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 la. Makin lama, makin mereka cuba untuk cocok tentang undang-undang syariah dekat negara kita ini. Perlahan-perlahan mereka cuba masuk line. Kita je masih lalai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa cerita sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti biasa untuk minggu ini, saya ingin menjemput anda besok sahaja tuan-tuan dan sekalian, Sabtu 30 Disember untuk hadir beramai-ramai ke Padang 8/9 Bandar Sarawak Putrajaya bagi menghadiri karnival sambutan ambang tahun baru 2024 yang insya-Allah akan berlangsung pada jam 6 sampai pukul 12.30 malam besok, di mana ada pelbagai program yang telah disusun khusus untuk anda seperti karnival, baskers, dan yang paling penting sekali, kita akan ada sembang santai dan juga forum yang akan menampilkan nama-nama yang cukup luar biasa, iaitu YB Viral, kita ada Kak Dayang Ku Intan, kita ada Ustaz Muhammad Zubir Embong iaitu YDP PAS Putrajaya, dan yang paling utama sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Papa Berry, saya sendiri selaku tajuk utamanya insya-Allah. Jadi datanglah beramai-ramai ke Padang 8/9 Bandar Sarawak Putrajaya besok saja tuan-tuan sekalian, 30 Disember 2023 untuk sambutan ambang tahun baru 2024. Datang beramai-ramai, bawalah ahli keluarga, bawalah rakan-rakan. Kita sama-sama memeriahkan majlis esok. Kita kembali ke isu kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk minggu ini, memang kita tahu kita disibukkan dengan pelbagai perkara yang pelik-pelik. Bermula dengan Ashabul Kahfi oleh Perdana Menteri. Kemudian kita ada serangan bertelik arus terhadap Ustaz Azhar Idrus. Di kalangan mereka yang tak puas hati kerana Ustaz Azhar telah hentam PMX. Padahal Ustaz Azhar tak hentam PMX pun, dia orang yang perasan masalahnya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan pada kita disibukkan berkenaan dengan isu-isu seperti itu, rupa-rupanya mereka ini, iaitu DAP itu utamanya, perlahan-lahan cuba untuk masuk jarum berkenaan dengan pelaksanaan hukum syarak, hukum syariah dekat negara kita ini. Ini dikuatkan dengan kenyataan daripada ahli Parlimen Beruas, iaitu Ngeko Ham, baru-baru ini yang telah menyatakan bahawa hendaklah kita meletakkan seorang pakar bukan Islam dalam jawatan kuasa kajian berkenaan dengan pelaksanaan DUN untuk undang-undang syariah, di mana alasan Ngeko Ham, benda ini sebenarnya adalah perlu untuk memastikan pandangan orang bukan Islam sebelum satu-satu undang-undang syariah itu diwartakan dan sebagainya. Konon-kononnya adalah untuk kestabilan, dan beliau siap mengingatkan perlembagaan adalah untuk semua kaum dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampaknya mereka ini makin berani tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mereka ini makin lama makin menunjukkan taring masalahnya. Tapi mana tidak mereka tidak menunjukkan taring? Nak siapa untuk bantah mereka dan Kerajaan Perpaduan Madani ini? Nak harapkan PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tak payah haraplah. Kalau takkan DAP memberikan kekuatan kepada Pakatan Harapan, mereka tak ke mana pun tuan-tuan dan puan sekalian. Nak harapkan Parti Amanah? Tak payahlah. Dah memang itu butir tahi Parti DAP. Nak macam mana kan? Tapi yang paling penting sekali, nak harapkan UMNO sejak menjadi sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan Madani hanyalah seperti orang kata apa, melukut di tepi gantang sahaja, menjadi seorang yang orang kata apa, satu parti yang hanya mengekor sahaja apa yang Kerajaan Perpaduan buat. Sudah hilang jati diri Melayu dan Islam yang ada pada diri mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini semua adalah kerana keterdesakan mereka untuk kuasa. Tetapi kita balik pada isu apa yang disarankan oleh Ngeko Ham itu. Kalau ikutkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, undang-undang syariah dekat negara kita ini tidak pernah melibatkan orang-orang bukan Islam. Apa sahaja undang-undang syariah, mahkamah syariah ke apa-apa ke, tidak pernah melibatkan pesalah orang bukan Islam. Kalaulah si Muslim dan juga si kafir sama-sama minum arak, yang akan dihukum cuma si Muslim saja. Si kafir tak ada kena masalahnya. Dan kan itulah kita rasa pelik tuan-tuan dan puan sekalian. Mengapakah tiba-tiba Ngeko Ham ini boleh kata, oh kita kena pastikan pandangan orang bukan Islam dahulu sebelum pelaksanaan undang-undang syariah ini, supaya nak tengok apa pandangan mereka dan sebagainya, okey ke tak? Kepala otak kau masalahnya. Apa kena mengena kau dengan pelaksanaan undang-undang syarak dekat negara kita ini? Apa locus standi anda, wahai Ngeko Ham, untuk menyatakan bahawa orang bukan Islam have something to say dalam pelaksanaan undang-undang syariah dekat negeri-negeri? Perlu diingatkan, pelaksanaan undang-undang syariah dekat negeri-negeri ini adalah solely terletak di bawah sultan ataupun raja yang berada dekat negeri-negeri tersebut. Jadi orang-orang bukan Islam sebenarnya tidak ada hak langsung untuk masuk campur berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang syarak dekat mana-mana negeri. Sebab macam saya katakan tadi, undang-undang syarak ini merupakan satu benda yang memang telah disediakan khas
untuk rakyat Malaysia yang orang Melayu, orang Islam ini. Sebab apa tahu? Sebab inilah essence perlembagaan negara kita ini, di mana Islam adalah agama persekutuan. Jadi tuan-tuan sekalian, macam saya katakan, apa locus standi dengan KUHAM untuk menyatakan yang orang-orang bukan Islam juga ada something to say dalam pelaksanaan undang-undang syariah dekat negara kita ini. Lepas tu kita katakan, mereka ini makin lama makin berani. Pelan-pelan mereka cucuk lubang. Pelan-pelan mereka akan cuba untuk mengorek keadaan. Kerana mereka tahu, tindakan mereka ini pastinya tidak akan mendapat bantahan daripada mana-mana pihak. Parti Amanah takkan bantah, UMNO takkan bantah, PKR takkan bantah. Yang hanya akan bantah ialah PAS. Sudah tentunya. Dan bila PAS bantah, lama dah PAS ini akan dikenakan tindakan di bawah 3R dan macam-macam lagi. Sedangkan apa yang disebutkan oleh KUHAM itu sendiri merupakan satu perkara yang menyentuh tentang 3R, iaitu orang-orang bukan Islam cuba untuk masuk campur berkenaan dengan urusan orang-orang Islam. Orang-orang seperti KUHAM inilah yang menyebabkan perpaduan dekat negara kita ini makin lama makin menipis disebabkan oleh sikap dia yang tidak pernah menghormati orang majoriti dekat negara kita ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya menantikan kenyataan-kenyataan daripada mana-mana pihak dalam kerajaan perpaduan yang menghentam ataupun mengkritik KUHAM atas cadangan beliau tersebut. Dan saya risau, usahkan mereka ini nak kritik, silap-silap cadangan KUHAM ini pula diterima oleh kerajaan perpaduan mana ni. Kalau time tu memang ngarut sangatlah tuan-tuan dan sekalian, di mana cadangan oleh seorang bukan Islam hendak mencampurkan orang bukan Islam dalam urusan orang Islam menjadi kenyataan. Yang kalau itu jadi memang sakit bang. Memang sakit sangat-sangat masalahnya. Tapi apa-apa pun, saya memohon kepada anda semua dalam memberikan komen, berhati-hati. Jangan sampai kita tersentuh perkataan-perkataan yang menjurus pada 3R. Sebab kita tahu dah dekat negara kita ini, kalau buat 3R, yang akan kena ialah orang Melayu. Orang Melayu, orang Islam hendak mempertahankan hak mereka, kita akan dicop untuk melanggar 3R. Cuba kalau orang lain, bangsa lain, agama lain mempertahankan hak mereka ataupun mempertikaikan hak kita, tak dikena bang 3R. Tengok sajalah kenyataan Lim Guan Eng ketika sebelum PRN dulu, gelombang hijau akan memusnahkan tokoh dan sebagainya. Sampai sekarang senyap sunyi, tidak ada apa-apa tindakan. Tengok saja kenyataan Lim Kit Siang yang menyatakan gelombang hijau ini berbahaya satu ketika dahulu. Sampai sekarang tidak dikenakan langsung tindakan di bawah 3R. Ucapan Tony Pa, ucapan Wang Fei Hung dekat satu majlis dinner DAP dulu, semuanya menyentuh 3R tuan-tuan. Menyentuh 3R. Tapi satu pun tidak dikenakan tindakan di bawah 3R. Cuba kalau kita bercakap, cuba kalau video saya ini dah lama akan dikenakan tindakan bawah 3R. Tetapi kullu haula kana murad, berkata benarlah walaupun pahit. Dan tidak sepatutnya langsung orang-orang bukan Islam masuk campur urusan orang-orang Islam dekat negara kita ini. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah orang-orang bukan Islam masuk campur urusan orang-orang Islam dekat negara kita ini. Jangan sekarang ianya hendak dimulakan. Kalau ianya hendak dimulakan sekarang ini tuan-tuan sekalian, saya cakap terus terang, orang-orang Islam di seluruh Malaysia ini, ramai-ramailah kita boleh bertanyakan kepada KUHAM dan juga kepada kerajaan perpaduan madani ini satu soalan ini, biar mereka reti. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?